Kini saya berada di N5 Matunggung di bawah Parlimen Kota Marudu. Untuk Pilihan Raya Negeri ke-16 kali ini, 8 penjuru akan berlaku pada 26 September akan datang. Antara pertandingan paling sengit di kawasan Matunggung di bawah Parlimen Kota Marudu ini, dan saya bersama salah seorang calon yang menawarkan diri kali ini tetapi bertanding atas tiket bebas, iaitu Dr. Paul Porudong. Dr. Paul, kenapa kali ini menawarkan diri sebagai calon bebas? Pada Pilihan Raya Umum ke-14, Doktor menawarkan diri sebagai calon untuk Parlimen Kota Marudu di bawah parti anak, tetapi kali ini mengapa bebas? Mengapa tidak menyertai Star, PBS dan parti-parti tempatan Sabah yang lain? Saya sebenarnya seorang ahli parti Star dan saya menawarkan diri untuk menjadi calon bebas pada kali ini. Memandangkan kawasan ini tidak diperuntukkan untuk parti Star, diperuntukkan kepada parti lain. Dan bagi saya ini satu kekurangan atau satu kelemahan dalam sistem pemilihan calon-calon yang selama ini digunakan di kawasan ini, di mana kita dapati ada parti-parti tertentu yang menganggap kawasan Matunggung ini sebagai milik sepenuh masa dia, geran tanah dia. Yeah, take for granted. Take for granted. Jadi dia tak memberi laluan kepada orang lain untuk bertanding di sini. Dia kata hanya orang daripada parti ini yang harus bertanding di sini. Jadi saya mau memecahkan tradisi ini. Bagi saya ini satu kerugian kepada masyarakat di sini dengan meletakkan calon-calon yang sebenarnya kita undi, tetapi sebenarnya mereka sudah dipilih lebih awal. Jadi apa yang berlaku? Pengundi hanya ada peluang untuk mengundi, tapi bukan peluang untuk memilih. Jadi saya mau mencabar naratif ini, Ya, status quo-nya. status quo ini, dan saya mau pada kali ini Matunggung betul-betul bebas memilih dan bebas mengundi. Jadi itu yang saya nak sampaikan dalam pilihan raya ini. Tapi doktor mengatakan bertanding atas calon bebas menjadi ahli Star, dan mengapa dalam poster meletakkan Dr. Jeffrey Ketingan sebagai nampaknya badi dalam menampilkan dan cuba mendapatkan sokongan pengundi di Matunggung ini? Ya, sebagai seorang ahli Star, gambar ini saya minta kebenaran sebenarnya daripada Dr. Jeffrey. Dan bagi Dr. Jeffrey, dia kata saya tidak boleh menyalahkan orang kalau orang itu jadi peminat saya atau penyokong saya. Ya. So saya kira siapa-siapa, mana-mana penyokong, mana-mana ahli politik pun dia tak kisah kalau calon lain meletakkan gambar dia, itu menambahkan promosi untuk dia. Tetapi sebenarnya ini bukan setakat soal gambar, ini bukan setakat soal image begitu. Tetapi saya juga sebagai ahli Star, saya juga mendukung perjuangan Dr. Jeffrey. Memang pada masa ini kedudukan saya sebagai calon bebas. Tetapi calon bebas dan mencabar status quo yang sedia ada di sini. Tetapi dari segi perjuangan politik, saya tidak akan lari daripada perjuangan Dr. Jeffrey. Itu sebabnya saya letakkan gambar beliau dan mendapat pula persetujuan daripada beliau sendiri. Adakah kebiasaan di Sabah apabila ahli parti tidak ditampilkan oleh parti itu sendiri untuk dijadikan sebagai calon, dan individu tersebut, pemimpin tersebut akan bertindak menawarkan diri sebagai calon bebas sebagai satu reaksi ataupun sabotaj ataupun reaksi tidak puas hati dengan kepimpinan parti? Dia ada bermacam-macam sebab kenapa orang bertanding. Tapi saya kira pokok pangkalnya semua orang perlu menghormati hak untuk bertanding, hak untuk memilih, itu dijamin di bawah perlembagaan. So saya kira apa pandangan parti, apa pandangan orang, itu masing-masing punya cerita. Dan kalau di Sabah dan Sarawak juga, for that matter, mereka juga mempunyai kecenderungan untuk meletakkan banyak calon. Dan bagi pendapat saya, dan kebetulan pada tahun ini kita mempunyai ramai calon, pada pendapat saya ini sebenarnya satu perkembangan yang lebih sihat. Lebih ramai calon, maksudnya lebih ramai orang yang mempunyai kesadaran untuk berpartisipasi dalam proses politik. Apa kelebihan Dr. Paul Porudong berbanding 7 calon yang lain di Matunggung? Kelebihan saya yang paling bagus ialah saya calon nombor 1. Sebenarnya saya bukan hanya di Matunggung, tetapi
saya mempunyai banyak pengalaman dalam isu-isu pembangunan, isu alam sekitar di Sabah. Saya merupakan perunding Kerajaan Negeri Sabah untuk Pelan Pembangunan Negeri. Saya juga salah seorang perunding untuk menulis Dasar Alam Sekitar Negeri Sabah. Saya juga merupakan perunding yang dilantik oleh Kerajaan Negeri untuk membetulkan isu-isu perkahwinan bawah umur di Malaysia dan di Sabah. Jadi saya kira saya mempunyai banyak pengalaman dan kelebihan untuk berkhidmat kepada masyarakat di sini. Adakah itu satu kelebihan yang wajib diundi oleh penduduk Matunggung berbanding ahli politik biasa yang banyak menggunakan sentimen kepartian, sentimen kekuatan peribadi di kawasan tersebut berbanding kelayakan profesional, kelayakan akademik yang Dr. Paul sandang selama ini? Saya kira itu relevan untuk mungkin beberapa tahun yang lepas, tetapi pada masa ini dan di negara-negara barat, semua ahli-ahli politik sekarang ini semakin cenderung untuk melihat sesuatu isu itu daripada perspektif akademik, bukan semata-mata daripada perspektif keagamaan ataupun emosi dan sebagainya, tetapi melihat sesuatu berdasarkan facts and figure. Ya, jadi saya kira latar belakang saya dalam akademik memberikan saya kelebihan untuk membantu memahami permasalahan penduduk di kawasan ini dengan mungkin lebih baik berbanding dengan ahli politik yang kurang latar belakang akademiknya. Walaupun mereka punya akademik mungkin tidak kurang hebatnya, tetapi tidak mempunyai latar belakang akademik yang lebih panjang berbanding dengan saya. Untuk itu, adakah penduduk Matunggung sudah bersedia untuk menjadikan personaliti sebegini sebagai wakil mereka? Saya harap mereka bersedia dan kita kena tunggu hasilnya pada 26 hari bulan. Okey, berbanding beberapa hari ini, adakah Dr. yakin akan terus menjadi seorang wakil bebas yang tidak dipengaruhi mana-mana parti? Kan kita tahu dalam sehari dua ini begitu kuat lobby untuk tidak berlaku banyak penjuru untuk memastikan hanya Perikatan Nasional menentang warisan. Seperti saya kata tadi, kita tidak harus melihat kepentingan parti itu lebih tinggi daripada kepentingan proses demokrasi. Bagi saya, proses demokrasi itu harus mempunyai kepentingan yang lebih tinggi daripada kepentingan parti. Jadi soal pertembungan banyak calon itu lebih baik berbanding dengan pilihan calon-calon yang mungkin barangkali sedikit, tetapi sebenarnya tidak sehat untuk proses demokrasi. Jika ditawarkan untuk mengundurkan diri, adakah Dr. Paul bersedia? Oh, itu saya kena lihat, tanya penyokong-penyokong saya. Sebab saya di sini kerana penyokong saya dan saya akan keluar kerana penyokong saya juga. Jadi saya harus tanya mereka dulu. Okey, Dr. Paul, apa yang tidak kena dengan pentadbiran negeri Sabah? Sepanjang kita lihat begitu banyak perkara yang tidak selesai di Sabah sejak menyertai Malaysia. Jadi sebagai pakar antropologi, alam sekitar dan sebagainya, pastinya ini sebagai satu perjuangan suci, Dr. Paul, untuk membetulkan keadaan. Saya kira dari segi jangka pendek, kerajaan yang baru lepas adalah agak kurang adil untuk menyatakan ini adalah kelemahan daripada mereka. Tetapi saya kira saya harus melihat masalah atau permasalahan negeri Sabah ini secara lebih jangka panjang. Dan apa yang berlaku sejak terutama selepas tahun 1976, apabila kebanyakan hak-hak negeri itu sudah mula dihakiskan sedikit demi sedikit sama ada secara kebenaran daripada kerajaan negeri sendiri ataupun beberapa tindakan kerajaan persekutuan. Jadi ini sangat-sangat mengganggu pembesaran ataupun pembangunan negeri Sabah, dan saya kira masalah utama di Sabah ini adalah kegagalan kerajaan persekutuan untuk membentuk ataupun untuk menerima Sabah sebagai sebahagian daripada pembentukan Malaysia, dan inilah yang sentiasa digembang-gemburkan dalam jiwa orang-orang Sabah, ada rasa ketidakpuasan dan sebagainya, sehingga apa saja yang kerajaan persekutuan lakukan tidak mendapat sokongan sepenuhnya daripada masyarakat. Sentiasa ada rasa syak wasangka, prejudis dan sebagainya dengan kerajaan persekutuan. Saya kira kita harus kembali kepada sejarah, lihat semula sejarah, nilai apa yang kita dah buat untuk kita melihat ke hadapan. Apa keutamaan Dr. Paul jika dapat berkhidmat di Matunggung ini? Keutamaan saya? Ya, apa yang dimaukan oleh rakyat di sini? Sebenarnya
masyarakat di sini, kawasan Matunggung dan sebelah utara Sabah umumnya adalah daerah-daerah termiskin di Malaysia. So, sebagai seorang pemimpin, saya rasa keutamaan saya adalah untuk pembasmian kemiskinan. Ini adalah masalah utama di sini. Dan pembasmian kemiskinan ini harus dimulakan dengan infrastruktur. Ini kemudahan asas. Paling asas. Kemudahan asas ini sangat rendah di kawasan ini. Ada banyak lagi jalan-jalan kampung yang memerlukan pembaikan dan pengaspalan dan sebagainya. Ini tidak dilakukan. Dari aspek pemilikan tanah bagaimana? Pemilikan tanah juga itu perlu. Pemilikan tanah adalah asas untuk masyarakat luar bandar ini untuk membangun ekonomi, membangun keluarga dia. Ini harus diselesaikan. Masalah pemilikan tanah di sini, kebanyakan orang ada tanah, tetapi tidak ada geran tanah. So, proses pembuatan geran tanah ini yang agak mengambil masa. Mengapa itu tidak berlaku di kala wakil di sini dahulu sebahagian dari kerajaan? Barangkali keutamaan mereka berbeza pada waktu itu. So, saya tak mau komen lebih Agak banyak. mengecewakan. Agak mengecewakan. Okey, apa pesanan Dr. Paul kepada pengundi Matunggung? Untuk pengundi-pengundi di Matunggung, saya rasa pada tahun ini masa untuk kita memberikan peluang kepada darah muda, kepada orang baru, kepada pemikiran baru, pendekatan baru dan kepada orang yang saya kira paling berkelayakan di dalam senarai calon-calon pada tahun ini. Hari ini saya berada di N06 Bandau di Parlimen Kota Marudu. Di sini masyarakatnya kebanyakannya tinggal di kampung tradisi, bekerja sebagai nelayan, makan gaji dan juga ada juga menjadi usahawan. Jadi pada hari ini saya amat bertuah calon yang ditampilkan oleh Parti Warisan dalam senarai nombor 1, Cik Majamis Timbong. Saya dapat menemu bual pada petang ini. Terima kasih Cik Majamis kerana bersama kami di Esrawani. Sama-sama. Jadi dalam pilihan raya kali ini, apa perkara mendesak bagi penduduk kampung yang wajib diselesaikan jika dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan Bandau ini? Terima kasih. Ya, terima kasih. Banyak isu sebenarnya, banyak isu yang harus kita tangani, ya, terutama di N6 Bandau ini. Banyak perkara yang harus kita ketengahkan, terutama yang paling penting, yang paling utama sebenarnya adalah isu-isu tanah, kepemilikan tanah, ya. Karena berpuluh-puluh tahun tanah di sekitar kampung ini juga termasuk tanah perkampungan masih tidak ada geran. Okay. Jadi pada keseluruhannya dunia nanam juga menghadapi dilema di mana tanah-tanah perkampungan mereka masih ada yang di dalam kawasan tanah Sapoda, tanah Borneo Samudra, dan ada juga tanah dalam poris kelas 3. Ya. Sedangkan mereka setelah pun menduduki tanah-tanah ini atau kampung-kampung ini begitu lama, ya, begitu lama. Ya. Jadi itu adalah isu utama yang kita harus tangani. Status tanah, ya. Status tanah. Seterusnya? Yang kedua pembangunan, terutama infrastruktur. Infrastruktur. Contohnya di Kampung Tambun ini kita melihat banyak infrastruktur yang kita harus perbaiki, terutama jalan raya, juga masalah hakisan sungai, yang dimana ianya menjejaskan perkampungan di sekitarnya. Ya. Ini yang Kalau kita tidak harus dibaiki boleh hanyut tuh rumah. ya, itu sebaiknya memang begitu. Dan memang sudah
hampir dengan jalan raya dan perlu kita tangani dengan cepat. Ya. Dari sudut isu banjir bagaimana, Cik Manjamis? Di isu banjir memang kawasan ini bukan hanya kawasan Tambun tapi kawasan-kawasan tanah rendah juga memang isu banjir ini sudah menjadi kebiasaan untuk kita. Jadi yang paling penting kalau untuk di Tambun kita harus menyediakan sarana-sarana terutama pencegahan. Pencegahan di segi meninggikan benteng-benteng sungai di kiri kanan. Kalau tidak, ya ianya juga akan terus berterusan. Kita juga dalam waktu 2 tahun telah membersihkan sungai-sungai. Ya. Kalau saya tak silap Sungai Merudu, Sungai Langkon, Sungai Rukom ya. Sungai Rukom juga kita sudah dikorek, korek pedalamkan lah. Dan insya Allah kalaupun ada banjir tidaklah seperti sebelum ini. Dulu lah. Ya. Okay. Dari pengamatan Cik Manjamis sebagai ataupun orang Pati dan juga melihat kampung tradisi sebegini, kenapa rakyat perlu dijadikan sebagai satu ataupun mereka yang berhak mendapat semua perkara yang dicakapkan tadi, tidak boleh menunggu lagi kerana mereka orang asal di sini, mereka masyarakat tempatan, kalau nak dikeluarkan nak pergi ke mana kan. Jadi bagaimana itu dapat ataupun ditunaikan jika dipilih sebagai wakil rakyat nanti? Memang semua ini adalah perkara-perkara yang amat mendesak di kawasan-kawasan sekitar Kota Merudu. Paling penting harapan kita bila saja kita dapat menjadi kerajaan, isu-isu ini yang harus kita ketengahkan dan kita prioritikan. Karena ini adalah sudah berlarutan. Ya. Menjadi igawan, terutama tanah-tanah ini menjadi igawan pada penduduk sekitar. Tetapi alhamdulillah untuk kawasan Tambun, kawasan Polres kelas 3 ini telah pun dikeluarkan untuk perkampungan. Ya. Ini menjadi sedangkan mereka telah menunggu berpuluh-puluh tahun yang lalu. Tanah ini bukan untuk persendirian. Sebenarnya tanah ini adalah tanah untuk perkampungan, digadget untuk perkampungan. Jadi tetapi kerajaan terdahulu tidak dapat mengeluarkannya dan alhamdulillah kita sebenarnya telah pun mengeluarkan tanah tersebut dan tinggal menunggu untuk digadget. Ya. Okey, bagi nelayan kampung, nelayan tradisi Cik Manjamis, bagaimana ia dapat diperkasakan lagi? Iya. Di kawasan pesisir pantai ini, misi saya ialah bagaimana kita meningkatkan sosioekonomi para nelayan. Pertama, sudah barang tentu kita akan membantu mereka di segi peralatan-peralatan nelayan menangkap ikan. Tetapi saya melihat kita juga harus mengembangkan industri hiliran untuk produk-produk mereka. Downstream downstream. Karena kalau tidak, almalum kalau nelayan ini kadang-kadang turun ke laut, kadang tidak. Kadang tidak. Jadi kita perlu mengadakan industri hiliran untuk menampung ekonomi mereka. Memang kalau dipilih nanti itu juga menjadi keutamaan. Itu sudah menjadi satu daripada manifesto. Ya. Kita harapkan begitu. Bagaimana pula akhir sekali Cik Manjamis, masyarakat di sini kadang penat setiap kali pilihan raya kan, janji dibuat, janji manifesto dicanangkan, tetapi bila menang mereka diabaikan lagi, menunggu lagi 5 tahun akan datang, kemudian datang lagi untuk meraih undi. Bagaimana Cik Manjamis menafikan itu tidak akan berlaku di Bandau ini? Ya, sebagai anak jati Bandau, dan kita telah merasa perit kehidupan penduduk di sekitar Enam Bandau ini. Kita yakin dan saya amat yakin dengan
sedikit pengalaman saya dalam teknokrat, saya yakin dapat membantu para penduduk di sini untuk merealisasikan apa yang mereka inginkan. Saya memang benar, dahulunya memang pemimpin-pemimpin terdahulu tidak dinafikan, seling berganti. Tetapi keadaan ini juga tidak banyak berubah. Tetapi kita yakin dan bukan yakin, memang kita akan lakukan sedaya mungkin. Karena bagi saya tidak ada pemimpin kalau tidak ada rakyat. Jadi kita kena jaga rakyat. Kalau ingin jadi pemimpin, kita kena jaga rakyat semampu mungkin. Kerajaan Warisan Plus saya kira mampu, dan saya yakin mampu untuk menangani masalah-masalah ini, karena kebanyakan daripada masalah ini datangnya kuasa ini ada di dalam kerajaan negeri. Jadi Tidak susah sebenarnya. tidak masalah. Tidak Okey. masalah. Dan kita mengharapkan kempen berlaku secara sihat berbaki beberapa hari ini. Pastinya penduduk sini deserve ataupun wajib mendapat pemimpin yang merakyat dan akhirnya dapat menunaikan manifesto janji sepanjang kempen dilakukan. Kita jumpa lagi dalam Sabah Memilih.